Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada 1 September 2021 untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Dan kita hari ini bersama dengan murid 2 UM dan 2 USM. Selamat datang semua. Dan hari ini kita mencatatkan 8 kehadirannya. Tahniah kepada yang hadir hari ini. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari bidang sirah dan tamadun Islam. Okey. Kita selalu sebut perkataan sirah kalau kamu biasa sebutlah, dan tamadun Islam. Apa dia sirah? Kita selalu sebut ni, apa dia sirah? Sirah merupakan satu perjalanan kisah dan dia merupakan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu dan menjadi sejarah untuk kita kenang. Itulah sirah. Dan tamadun merupakan satu civilization dalam bahasa Inggeris. Okey. Sesuatu yang dibudayakan. Okey, sebab tu dipanggil tamadun. Dan sebelum ini kita dah belajar banyak tamadun-tamadun purba dan sebagainya. Dan mungkin kita lupa ataupun kita tidak sedari Islam juga ada tamadun yang tersendiri. Dan inilah yang kita hendak pelajari. Okey, seterusnya kita nak tengok tajuk yang kita nak pelajari pada hari ini iaitu terbitnya fajar dakwah. Bila sebut kata fajar dakwah ini, tajuk ini akan memfokuskan kepada kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda di Mekah. Pada ketika mula-mula diturunkan wahyu kepada baginda, dilantik baginda Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, dan ditugaskan untuk menyampaikan dakwah. Pada ketika tu kita dah belajar daripada tingkatan 1 dulu apa yang berlaku di kota Mekah. Kota Mekah ni berada pada zaman jahiliah, iaitu orang yang jauh daripada menyembah Tuhan yang sebenar, berada dalam kebejatan akhlak. Okey? Orang yang kaya menindas yang miskin, yang berkuasa menindas yang lemah, berleluasanya perbuatan zina, berleluasanya perbuatan minum arak, dan berleluasanya perbuatan bunuh, yang mana masyarakat hidup dalam kebejatan, dalam kelumpuhan akhlak, sangat teruk akhlak. Pada ketika teruknya itulah Allah telah mengutuskan Rasulullah daripada kalangan manusia yang berada pada ketika itu di Mekah, iaitu yang bernama Muhammad bin Abdullah. Yang pada masa itu Muhammad bin Abdullah ini dia merasa jengkel dengan apa yang berlaku dalam masyarakat Arab. Baginda selalu membawa dirinya pergi bersembunyi di satu bukit. Okey, di satu gua yang namanya Gua Hira. Dia bawa diri. Dia tak suka tengok kebejatan akhlak yang ada pada masyarakat Arab. Dia pergi ke sana banyak kali. Pada masa tu Rasulullah dah kahwin tak lagi? Dah kahwin dah. Pada masa tu ialah tahun 610 atau 611 lebih kurang Masihi. Baginda telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada ketika umur 25 dia kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, hidup bersama Khadijah sebagai suami isteri sehinggalah baginda berumur 40 tahun. Pada masa itu dia melihat akhlak yang buruk dalam kalangan masyarakat Arab. Dia membawa dirinya untuk berkhalwat ataupun bersendirian di Jabal Nur, di mana di atasnya terdapat Gua Hira. Pergi duduk dalam gua, duduk sembunyi dalam gua. Beberapa hari sehinggalah pada suatu ketika baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril pergi dekat dia. Jibril pergi kepada Nabi Muhammad, masa tu belum Nabi lagi lah, pada Muhammad yang duduk dalam gua tu,
dalam keadaan asal ataupun rupa asal malaikat. Bila Nabi tengok rupa asal malaikat, Nabi takut. Malaikat Jibril ni, malaikat dia ada sayap tahu tak? Malaikat Jibril ni sebelah sayap dia tertutup daripada timur ke barat. Daripada blok timur ni, kerajaan kita ni, sampai ke United States. Itulah luasnya bumi ni terhampar penuh dengan sebelah sayapnya. Dengan keadaan sebenar itulah malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi. Okey, dalam proses pertemuan itu Jibril ajar Nabi, okey, turunnya wahyu dalam surah Al-Alaq ayat 1 tu, Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad kata, aku tak erti baca sampai 3 kali. Nabi Muhammad memang tak erti baca. Dia tak belajar membaca. Okey? Dalam istilah Arab dipanggil ummi, yang bermaksud illiterate, yang tidak boleh membaca. Lalu malaikat Jibril pun ajar Nabi. Okey? Bila selepas perjumpaan baginda Nabi dengan Jibril, Nabi pun turun balik ke rumahnya berjumpa dengan isterinya dalam keadaan takut. Takut, gemetar, bergegar, berpeluh. Keadaan takut kerana melihat rupa Jibril tu mana ada dalam dunia ni. First time tengok dan takut. Bila baginda balik ke rumah, terus dia minta kepada isterinya, Khadijah, selimutkan aku. Kerana bergetarnya badan Rasulullah. Pada masa tu, baginda dilantik menjadi Rasul. Kita baca dalam buku teks. Okey. Misi dakwah Rasulullah bermula apabila turun wahyu daripada Allah, surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fajr warrujza fahjur. Okey. Ayat 1 hingga 5 bermaksud, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ayat itu Allah menyeru kepada Nabi. Siapa orang yang berselimut? Nabi lah. Pada masa tu baginda takut bila berjumpa dengan malaikat Jibril tu, dia selimut rapat tu. Turun ayat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Ayat yang kedua, bangunlah, tak usah duduk selimut lah. Berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia semua. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucapkanlah dan ingatkanlah kebesarannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Inilah mesej awal yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW untuk sampaikan kepada umat manusia seluruhnya, bermula daripada tempat dia tu dan hingga ke seluruh dunia, iaitu untuk kita membetulkan akidah manusia. Mulai daripada situlah bermulanya tugas baginda Rasulullah untuk mendakwah, menyeru. Apa maksud dakwah? Dakwah itu menyeru, mengajak, memanggil orang, jom kita betulkan akidah kita, jom kita sembah Tuhan yang sebenar. Itulah bermulanya kerja Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Okey. Dan pada masa tu keadaan macam mana? Keadaannya dalam kebejatan akhlak tu, dan manusia menyembah berhala. Kamu tahu berhala? Menyembah patung berhala yang dibuat daripada batu, yang diukir seperti bentuk manusia, dan sembah kepada patung tu. Itulah, kalau kamu tak nampak macam mana orang sembah patung, lah ni pun ada tak orang sembah patung? Ada kan?
Bukan orang Islam lah. Dia sembah patung, sembah tokong, sembah benda-benda gitulah. Dan pada masa tu Nabi nak membetulkan orang hak sembah patung ni kepada sembah Tuhan yang sebenar. Bayangkanlah dia seorang-seorang. Di keliling dia mana ada lagi orang yang menyembah Allah, tak ada lagi. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas dakwah secara sulit. Secara sulit. Apa maksud sulit? Diam-diam, pelan-pelan, takut-takut, cakap pelan-pelan. Okey? Kerana apa? Kerana baru nak mula. Orang akan menentang. Nabi seorang saja, hak lain ramai. Jadi pada peringkat ini, baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat. Okey? Baru nak cerita tentang akidah yang sebenar. Cerita kat siapa yang Nabi nak cerita? Agak-agak kamulah. Dia cerita kat isteri dia dululah. Orang yang terdekat. Siapa nama isteri Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Okey? Dan tengok dalam buku antara orang yang awal memeluk Islam termasuklah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda. Okey? Lepas tu Ali bin Abi Talib. Siapa Ali? Sepupu baginda. Dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah iaitu pembantu baginda. Hal ini diikuti pengislaman Abu Bakar iaitu sahabat baik baginda. Dia mula dengan itulah, mula adik-beradik, orang hak terdekat yang kalau kita lah orang yang kita yakin akan dengar. Kita yakin orang yang akan bagi respon kepada kita. Macam tu juga Nabi pun. Kawan hak baik dia sekali. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pula berjaya berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat seperti Uthman bin Affan. Tengok macam mana Nabi bermula. Bila sahabat baik dia Abu Bakar ni dia ada link dengan sahabat-sahabat lain, orang-orang yang ada pengaruh di kota Mekah pada masa tu. Antaranya Uthman bin Affan, orang kaya. Dan Abdurrahman bin Auf, orang kaya juga. Pada masa itulah Nabi mula bernafas. Sahabat-sahabat, orang-orang hak dekat mula ikut dakwah Rasul, termasuklah orang-orang yang ada kedudukan, ada pengaruh dalam masyarakat Arab pada masa itu. Siapa dia? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dakwah secara sulit ini mengambil masa hampir 3 tahun. Kamu bayangkan 3 tahun diam-diam senyap-senyap, tak beritahu secara terang-terang lagi, duk bisik telinga ke telinga. Jomlah kita sembah Tuhan yang betul. Ni makna Arab ni, orang-orang Arab kita ni duk sembah patung berhala, kemudian duk mengamalkan zina, mengamalkan riba, mengamalkan membunuh anak. Kan dulu kan orang Arab membunuh anak. Mereka membunuh anak perempuan, membiarkan anak lelaki hidup. Kenapa mereka bunuh anak perempuan ni? Kerana siapa-siapa yang dapat anak perempuan dianggap sial. Kenapa? Kerana masyarakat Arab hidup masa tu dia berpuak-puak. Mereka ni hidup secara nomad dan berpindah ganda. Dia cari tempat-tempat yang ada air ataupun ada oasis, ada wadi. Di situ dia duduk dan dia berkampung kat situ. Jadi mana-mana puak yang kuat akan menang lah. Mereka berperang sesama sendiri untuk merebut satu tempat. Mereka berperang. Jadi kalau dalam bani ataupun dalam dinasti, dalam kumpulan keluarga tu lahir ramai perempuan, maka bani dia, keluarga dia tak kuat. Perempuan mana boleh pergi angkat pedang pergi perang. Bila dalam keluarga dia lahir lelaki, maka dia bangga. Dia jadi bani, dia jadi kuat. Kalau perang boleh menang. Sebab itulah mereka rasa malu
dan rasa terhina bila bayi perempuan dilahirkan dalam kumpulan dia. Maka wujudlah pembunuhan bayi perempuan. Kan teruk kan perangai dia? Jadi dalam masa 3 tahun tu, Nabi duk dakwah lama lah 3 tahun. Okay? Dalam tempoh 3 tahun ni, umat Islam berjumpa dan solat secara bersembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Nak amalkan Islam pun takut-takut, jangan habaq, jangan bagi orang tahu. Okay? Ada beberapa orang saja sama-sama kita yang Islam ni nak sembahyang pergi jauh. Tapi masa tu solat dia belum solat cara macam kita Allahu Akbar Zuhur 4 rakaat ni belum lagi. Okay? Dia solat secara masa tu yang berbeza. Okay? Pusat penyebaran Islam pada masa itu ialah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi kamu kena ingat nama ni. Nama penting ni. Apa nama? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa ni? Siapa Al-Arqam ni? Arqam ni lah, di rumah dia lah tempat orang Nabi menyebarkan Islam. Macam mana Nabi menyampaikan kuliah, menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah, nasihat kepada orang-orang yang Nabi yakin takkan memberi ancaman kepada dia. Orang-orang yang rapat dengan dia. Di mana proses ni berlaku? Di rumah seorang sahabat yang namanya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, bila bermulanya dakwah secara terang-terangan, turun ayat. Turun ayat, Allah turunkan firman wahyu kepada Rasulullah, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan satu lagi, turunnya dalil iaitu surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang. Secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Nampak tak? Allah perintahkan Nabi secara direct. Tak payah duduk sembunyi-sembunyi lah. Mulai turunnya wahyu tu, Allah kata apa? Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan engkau hiraukan bantahan mereka. Okay? Jadi pada masa itu, bermulalah Nabi menyampaikan secara umum, terang-terangan. Apa dia yang Nabi buat? Yang pertama, ucapan awam. Baginda naik ke Bukit Safa. Di sana ada satu bukit nama Bukit Safa dalam Masjidil Haram tu sekarang. Okay? Tempat orang sa'i dalam ibadat haji ataupun umrah tu, ada satu bukit namanya Bukit Safa. Dan Nabi naik ke bukit tu dan terus mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah SWT dan meyakini hari kiamat. Maksud kata Nabi dah menyampaikan secara terang-terangan. Orang di situlah orang duduk pun, orang Arab pun dengar terus apa Nabi cakap. Kan? Itu strategi dakwah mula-mula sekali, naik cakap terus. Yang kedua, mencari sokongan. Yang pertama ucapan awam, yang kedua mencari sokongan. Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelakkan gangguan kafir Quraisy. Okay? Kabilah-kabilah ni datang daripada luar, ada datang daripada utara, ada datang daripada selatan, ada datang daripada timur, dan ada yang antara kabilah yang datang nak pergi ke Mekah untuk pada musim haji tu, ada yang dikenali oleh Rasulullah, orang tu orang yang baik. Kan kita pun lah ni pun kita kenalkan orang tu bagus, orang ni sapia, orang ni ada macam tu kan. Dan Nabi ni bertemu dengan kabilah baik ni, berjumpa pada waktu malam. Okay? Nak cari sokongan.
Kalau mereka ni semua boleh membantu dakwah Nabi. Yang ketiga, mencari tempat selamat. Rasulullah memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habasyah. Okey, Nabi tahu bahawa Habasyah ni di mana Habasyah ni ya? Habasyah ni ialah Ethiopia. Satu tempat yang berada di Afrika. Sebelah dengan Arab Saudi lah sekarang. Dipisahkan dengan Laut Merah. Boleh buka Google tengok keadaan kedudukan dia. Habasyah ni negara yang aman dan mempunyai raja yang baik. Siapa nama raja ni? Raja Najashi. Najashi ni dia tak Islam, dia Kristian. Tapi dia baik. Dia bagi perlindungan kepada orang-orang yang datang mencari perlindungan kat tempat dia. Jadi Rasulullah perintahkan sebagai umat Islam tu berhijrah pergi duduk di Habasyah. Yang keempat, apa yang Nabi buat dalam proses menyampaikan dakwah secara terang-terangan ni? Mengadakan jamuan. Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Siapa Bani Muttalib ni? Keturunan Nabi lah. Abdul Muttalib kan Tok Wan Nabi. Jadi Tok Wan Nabi ni dia ada anak. Ramailah mereka orang yang ramai. Terpengaruh. Paling berpengaruh di kota Mekah tu. Kan? Nabi nak sampaikan kepada orang-orang kuat berpengaruh dalam Bani Muttalib ni, yang mana mereka tu sangat kuat berpegang pada ajaran nenek moyang mereka menyembah berhala. Nabi panggil juga buat jamuan dan panggil makan-makan nak sampaikan ajaran Islam kepada mereka. Jadi itu merupakan strategi Rasulullah yang berdakwah secara terang-terangan. Seterusnya hikmah strategi dakwah. Dakwah ialah tugas Rasulullah SAW. Itu tugas dia. Kerja Nabi ialah berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Itu tugas dia. Melalui dakwah ini, ajaran Islam dapat disebarkan kepada seluruh manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga melalui tingkah laku dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad ni dah dikenal dah sejak zaman dia budak-budak lagi. Dia ni orang yang mulia. Kau cakap tak ada bohong. Orang yang baik. Dalam keadaan masyarakat yang terkenal dengan jahat dan buruk perangai tu, tiba-tiba ada seorang budak ni membesar dalam keadaan yang baik. Di seluruh masyarakat tu kenal Muhammad. Sebut Muhammad semua orang tahu. Sehingga nama dia Muhammad tu kena dengan akhlak dia. Apa maksud Muhammad? Baginda Nabi Muhammad lah orang yang pertama menggunakan nama Muhammad, iaitu yang bermaksud terpuji. Akhlaknya terpuji. Jadi orang dah kenal dah dengan Muhammad ni. Orang percaya dekat dia. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara terancang dan berstrategi. Antara hikmah strategi dakwah Rasulullah termasuklah secara sulit. Rasulullah memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Ini secara sulit. Memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan dan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Tu secara sulit strategi dia buat macam tu untuk dakwah dia menjadi kukuh. Okey, sehinggalah mereka agak kuat dan ada ramai juga orang-orang yang berpengaruh juga masuklah Islam. Dengan cara dakwah sulit tu, barulah perintah Allah perintah supaya berdakwah dalam keadaan terang-terangan. Allahu Akbar, lari pula. Okey. Strategi dakwah secara terang-terangan ni, hikmah strategi dakwah secara terang-terangan termasuklah menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam dan kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Okey.
Seterusnya, kita nak tengok macam mana sambutan orang bukan Islam. Kita tengok video ni sekejap. Kita nampak kita boleh nampak kan orang-orang Arab, tuan-tuan dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Yang ini kita tengok seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Dia ni hamba kepada seorang Arab yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dia suruh tinggalkan ajaran Islam, tapi dia tetap kata Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Lalu dia disiksa lagi. Di atas perut dia diletak batu besar. Okey. Okey, kita tengoklah begitu teruknya, dahsyatnya penentangan dan siksaan yang dibuat oleh orang bukan Islam, musyrikin ke atas orang Islam, masuk Islam. Kalau kita lah berada pada waktu tu, tak dapat nak bayangkan kalau batu yang besar tu ditindih atas perut kita, kemudian badan kita, tangan kita, kaki kita dicucuk dengan besi yang tajam, suruh kita tinggalkan Islam. Masya Allah. Syukurlah kita berada pada hari ini setelah Islam tersebar ke seluruh dunia, baru kita lahir. Kalau kita lahir pada masa tu, tak berani nak katalah. Entah kita pun tinggalkan Islam juga. Tapi tengok, sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, kena tindih dengan batu pun, dia tetap dia kata Ahad, Ahad, Ahad. Yakni Esa, Esa. Maksudnya sembah Allah juga. Dia tak mau sembah batu lagi. Okay? Jadi kita nak tengok apakah yang menyebabkan orang musyrikin ni menentang dakwah Nabi. Adakah mereka mengatakan Nabi itu menyampaikan ajaran yang tak betul? Kamu bayangkan, Nabi sejak daripada dia kecil, sejak daripada dikenali oleh penduduk Arab, dia ni digelar Al-Amin, yang amanah, yang orang betul, orang lurus, orang baik. Dan tak mungkin, mengatakan Nabi tak mungkin buat benda jahat. Tiba-tiba Nabi main kat mereka, suruh tinggalkan agama nenek moyang mereka sembah berhala tu. Suruh sembah kepada Allah. Agak-agak kamu mereka terima tak? Okey, kita tengok kat sini. Faktor penentangan mereka ialah yang pertama, faktor agama. Apa dia? Mereka berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu percaya kepada Tuhan yang berbilang. Apa maksud berbilang? Ramai. Tuhan ni ada ramai. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Banyaknya Tuhan. Kan? Mereka menolak keesaan Allah dan menafikan hari kebangkitan. Tak percaya. Bila Nabi cerita, Nabi Habak kata,
Manusia bila mati, tanam dalam kubur, di sana dia akan dibangkitkan semula. Tak percaya, tak terima. Kata Nabi ni ahli sihir lah dan sebagainya kan. Tak mau nak terima. Sebab agama tu lah dia pegang kuat kepada ajaran nenek moyang tu. Yang kedua, sosial. Dari segi sosial, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Maka saya kata tadi kan, mereka pegang kuat kepada semangat kabilah. Nak merebut tempat subur tu. Jadi mereka mengamalkan asabiyah ataupun semangat perkauman yang kuat dan mengamalkan perhambaan. Tahu tak perhambaan? Hamba. Jadi hamba. Oleh itu mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengatakan semua orang memiliki taraf yang sama. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tak kira lah hang kulit hitam ke, kulit putih ke, hang cakap bahasa apa ke, hang cakap bahasa Melayu ke, cakap Cina ke, cakap Tamil ke. Sebenarnya hang orang yang bertakwa kepada Allah tu yang paling mulia. Bukan kerana hang mulia kerana hang Melayu, tak. Bukan kerana hang mulia kerana hang Cina, tak. Allah buat kita berbeza kerana nak tunjukkan kekuasaan dia. Jadi bila Islam mai, dia bawa persamaan macam tu. Lalu ditolak oleh masyarakat Arab Quraisy. Yang ketiga, dari segi politik. Golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa tu dia. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Yang ketiga, yang keempat, dari segi ekonomi, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka terjejas tu dia. Kan ada orang geng hak buat tu, pengukir buat berhala kan. Kalau Islam tak boleh sembah berhala, jadi tak boleh cari makan lah. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Jadi kerana sebab-sebab inilah mereka menolak ajaran yang Nabi bawa. Sebenarnya kita tengok bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Penentangan terhadap dakwah Rasulullah muncul apabila baginda mula berdakwah secara terang-terangan. Nampak? Antara bentuk penentangan ialah satu, bertemu Abu Talib. Kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib, bapa saudara Rasulullah, agar menghalang usaha dakwah baginda. Siapa Abu Talib? Kamu kenal Abu Talib siapa? Abu Talib merupakan anak kepada Abdul Muttalib. Abdullah, ayah kepada Muhammad, adalah anak kepada Abdul Muttalib juga. Mereka ni adik-beradik. Ayah Nabi dengan Abu Talib ni dua beradik. Jadi siapa Abu Muttalib dengan Nabi? Tentulah bapa saudaranya. Nabi ni, dia masa dalam kandungan ibu lagi, dia dah kematian bapa. Pada masa umurnya 6 tahun, mak dia pula mati. Siapa nak bela dia? Abu Talib ni lah yang ambil Nabi, bela daripada umur Nabi 6 tahun sampai Nabi umur 40 tahun turun dakwah lantik jadi Rasul tu. Berapa tahun? Daripada 6 tahun sampai 40 tahun. Berapa tahun? Begitulah sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Dan dia lah yang paling kuat mempertahankan Nabi Muhammad kalau orang cuba-cuba nak sakiti Nabi Muhammad. Ni kaum musyrikin ni pergi jumpa Abu Talib. Tolonglah. Abang kan nak menakan hang tu. Berhentilah. Kami tak mau semua ni. Tu usaha dia. Namun usaha tu gagal. Kerana Nabi kata apa? Ni dia ni. Ucapan Rasulullah kepada Abu Talib. Abu Talib pergi kata kat Rasulullah, ni Muhammad, berhentilah buat kerja ni. Mereka semua tak suka. Ucapan Nabi Muhammad kata apa? Demi Allah, walaupun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku kerana hendak menghalangku daripada berdakwah, aku tidak akan sama sekali meninggalkannya. Tu dia. Kalau mereka dapat letak matahari di tangan kanan dan bulan kat tangan kiri pun, aku takkan tinggalkan. Tu dia. Maksud kata, Nabi berazam dengan sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan ajaran tu. Jadi berjaya tak strategi orang Arab Quraisy ni bertemu dengan Abu Talib? Tak berjaya. Yang kedua, memburuk-burukkan dakwah Islam, memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Pada masa Nabi dilantik jadi Rasul, pada masa itu perkembangan syair yang sedang hebat melanda Mekah. Maksud kata, orang-orang yang hebat bersyair, lah ni orang menyanyi lah. Masuk dalam carta, juara lagu dan sebagainya kan. Pada masa Nabi tu, ada orang bersyair. Syair-syair Arab ni kan, dalam syair tu mereka
menyerlahkan idea dalam syair tu semua mengutuk, memburuk-burukkan Nabi, mengutuk dakwah Nabi. Mula-mula dia biasanya memuji wanita. Macam lagu-lagu zaman lah ni lah. Memuji wanita, memuji pemandangan, memuji matahari, memuji berhala mereka. Bila Nabi Muhammad berdakwah suruh masuk Islam, syair-syair ni pula buat cerita memburuk-burukkan dalam syair tu. Tu strategi dia dalam menentang Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa dia buat lagi? Menyiksa umat Islam, menyakiti dan menyiksa Rasulullah SAW dan umat Islam. Para hamba disiksa oleh majikan seperti Bilal bin Rabah. Kan dalam video tadi kita tengok Bilal bin Rabah dan Sumayyah. Pernah dengar lagu Sumayyah tak? Lagu nasyid Sumayyah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Ada nasyid tu kan? Berapa nyanyi ya? Sumayyah. Saujana lah. Agak-agak lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Sumayyah ni, Sumayyah ialah wanita pertama yang mati syahid. Beliau dan keluarganya disiksa oleh Abu Jahal. Tuan dia nama Abu Jahal. Kamu tentu pernah dengar nama Abu Jahal. Sangat popular. Iaitu pembesar Mekah yang sangat kuat menentang Nabi. Hamba dia nama Sumayyah. Sumayyah ni bersama suaminya dengan anak dia disiksa oleh Abu Jahal. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Abu Jahal kerana dia tak mau kembali kepada ajaran yang asal. Dialah wanita yang pertama yang dibunuh dan mati syahid. Itulah Sumayyah. Sebab tu dia diabadikan dengan lagu Sumayyah oleh Saujana. Sekali hampa cari lagu tu, hampa amati lirik dia. Cerita dalam lagu Sumayyah tu, dia cerita dia tentang ialah perjuangan Sumayyah dalam ketika pertama-pertama dakwah Islam bertapak di bumi Mekah. Okey, seterusnya, para pemuda Islam pula ditentang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Inilah disiksa. Yang keempat, ni yang keempat ni, memberi tawaran. Mereka memberi tawaran pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah dengan syarat baginda menghentikan Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi raja, kami lantik kamu jadi raja. Kalau kamu nak harta, kami bagi harta sebanyak mana kamu nak mau. Kalau kamu nak wanita, kamu pilihlah siapa yang kamu nak di Mekah ni ataupun di luar negara. Pilihlah, kami boleh buat main kepada kamu. Tapi semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah takkan sekali-kali menghentikan dakwah. Dan yang kelima, kompromi, iaitu meminta Rasulullah SAW bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Dia tawarkan macam ni, macam ni lah Muhammad, payah-payah kita buat macam ni lah. Kami amal ajaran hang sehari, hang amal ajaran kami sehari. Kita silih-silihkan tukar-tukar macam tu setiap hari, mau tak? Jadi bila mereka bagi tawaran tu, turunlah wahyu iaitu surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kat depa, woi orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku pun takkan sembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, kamu punya pasal. Aku punya agama, aku punya pasal. Turunlah wahyu itu. Turun ayat yang macam tu sampai Allah sendiri kata, kat surah mereka kata, surah Nabi kata kat mereka, kamu punya agama, kamu punya pasal. Aku punya agama, agama aku. Okey. Mereka mengajak Nabi sampai 100 kali. Nabi setuju tak? Tak setuju. Okey, yang keenam, makin teruk sekali, mereka menjalankan pemulauan, boykot, iaitu memulaukan Nabi, keluarga dan Bani Hashim, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib serta orang Islam dengan memutuskan segala bentuk perhubungan dengan mereka. Mereka ni duduk di tengah kota Mekah. Okey, mereka perlukan sumber makanan, perlukan air, perlukan makanan, perlukan gandum dan sebagainya.
Tapi pembesar Mekah ni suruh orang-orang yang jual ni jangan jual kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka sangat tertekan pada masa tu, dan sehinggalah ancaman bunuh, mengancam untuk membunuh Nabi. Dan ketika itulah sehingga turunnya wahyu untuk Nabi berhijrah ke Madinah. Berapa lama? Setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Okey. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sulit 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan berapa tahun? 10 tahun. 3 tahun sulit. Dakwah secara sulit. 10 tahun secara terang. Jadi dalam masa 10 tahun itulah berlakunya semua ni. Okey, berlakunya mereka bertemu Abu Talib, memburukkan dakwah Islam melalui syair, okey, menyiksa umat Islam, dan tawaran-tawaran kompromi yang dibuat kepada Nabi, termasuklah sehingga pemulauan dan ancaman bunuh. Okey. Seterusnya kita tengok keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah. Okey. Kedatangan Islam telah mengubah struktur masyarakat Arab berdasarkan prinsip semua manusia sama di sisi Allah. Hanya takwa yang membezakan kemuliaan seseorang. Perubahan yang berlaku selepas Islam termasuklah satu dari segi akidah. Meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Hanya Allah sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharap sesuatu hajat. Itu ialah setelah menerima dakwah Rasulullah. Dari segi akidah, perubahan dia macam tu. Dari segi akhlak, mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah dan makhluknya, menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam hidup saling menghormati dan berkasih sayang. Dari segi syariat, hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Okey. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, keunggulan akhlak baginda. Okey. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu jujur. Kepribadian yang unggul ini menjadikan masyarakat Arab tertarik kepada seruan baginda. Keadilan dan persamaan Islam, iaitu ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, keadilan dan persaudaraan dalam Islam dapat memelihara hak setiap individu. Kebijaksanaan Rasulullah, baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Baginda berdakwah secara teratur dan berstrategi. Kebijaksanaan strategi Rasulullah SAW berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Yang keempat, semangat jihad yang tinggi. Umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah dan hari akhirat, menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk mempertahankan akidah mereka. Jadi inilah faktor kejayaan umat Islam, dakwah Rasulullah SAW. Seterusnya yang terakhir, iktibar daripada dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, kewajipan berdakwah. Umat Islam mestilah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasulullah SAW. Tugas ini perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh agar Islam tersebar ke seluruh alam. Okey, bila sebut kata iktibar daripada dakwah ini, bermaksud pengajaran kepada kita hari ini. Apa yang kita kena buat bila kita tengok Nabi dan sahabat-sahabat begitu teruk sekali nak memulakan Islam. Okey, yang pertama kewajipan berdakwah. Kita hari ini pun kena berdakwah. Bukan Islam kita aja. Kita
Kita kena perbetul diri kita ni, apa yang Nabi suruh. Nabi suruh semayang 5 waktu sehari semalam, Nabi suruh kita berakhlak yang mulia, barulah kita berdakwah kepada orang sekeliling kita. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Umat Islam kita lah mesti menunjukkan contoh teladan yang baik, kerana cara ini merupakan dakwah yang paling berkesan. Okey. Yang ketiga, memulakan dakwah kepada anggota keluarga dulu. Setiap umat Islam bertanggungjawab menyelamatkan anggota keluarganya daripada kekufuran dan kemaksiatan. Oleh itu, dakwah mesti bermula dari dalam rumah sendiri sebelum kepada masyarakat. Tengok dulu. Okey, mak kita tutup aurat sempurna dak? Tengok dulu adik kita tutup aurat sempurna dak? Sembahyang cukup 5 waktu sehari semalam. Ini dakwah kita kena buat. Yang keempat, merancang strategi dalam berdakwah. Dakwah perlu dilakukan secara terancang dan berstrategi, dan bukannya mengharapkan perkara luar biasa berlaku supaya mendapat hasil lebih baik. Kena rancang dakwah ni. Okey. Jadi setakat tu saja jumpaan kita pada hari ini. Saya cakap seorang lah. Tapi tak apalah. Kalau kamu dengar ni mungkin lebih baik lagi daripada kamu baca sendiri. Lepas ni kalau kamu baca sendiri, teks muka surat 146, tajuk terbitnya Fajar Dakwah ni. Okey, insya-Allah kamu akan lebih faham. Kita tamatkan di sini. Terima kasih semua atas kehadiran ini. Dan lepas ni saya akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Kamu jawab Google Form tu sehingga dapat 10/10 point. Maka okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.